Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajian Cikgu Suzaimah. Hari ini cikgu akan berkongsi ilmu tentang bahagian semester 2 pengajian am untuk ahli bentuk komunikasi bahagian B part 1. Hari ini cikgu akan memfokuskan pada cara menentukan jenis graf yang mudah. Untuk pemarkahan ahli bentuk komunikasi ABK bahagian B, kriteria yang pertama yang akan dilihat ialah pengkelasan akubah, iaitu PA 6 markah. Kedua, kesesuaian teknik KT 6 markah. Ketiga, ketepatan isi KI 6 markah. Keempat, kekemasan KM 2 markah. Jumlah keseluruhan ialah 20 markah. Kenapa perlu diberi perhatian untuk bahagian ini? Untuk kepentingan memilih media yang graf yang tepat supaya kita dapat memperolehi markah penuh 20/20. Kerana jika calon tersilap memilih media yang betul, calon telah melakukan kesilapan yang besar iaitu salah media yang memberikan markah 01 sebagai markah maksimum. Jika calon membina graf yang salah, pemeriksa akan merujuk jadual dan markah akan diberikan 05 markah maksimum dengan syarat tajuk, butiran dan sumber itu mesti betul. Seterusnya, cikgu teruskan pada tips pemilihan media mengikut 4 langkah. Teori ini adalah berdasarkan PKK. Apa itu PKK? Perlu mengikut 4 langkah, tak boleh langkau ataupun skip. Iaitu P ialah kamu kena cari dulu apa pemboleh ubah yang ada dalam soalan. Pastikan kira ada berapa pemboleh ubah yang ada dalam soalan untuk P pemboleh ubah. Untuk K ialah seterusnya selepas kamu telah memperolehi dan dapat mencari pemboleh ubah, kamu perlu tahu apakah kata kunci, perlu cari apakah kata kunci yang ada dalam soalan. Kata kunci graf garis perlu diketahui dan apakah kata kunci bar pun perlu juga diketahui. Seterusnya, K yang ketiga, selepas kamu ketahui dan dapat mengenal pasti apakah kata kunci garis ada ataupun graf bar, kata kunci yang seterusnya, kamu perlu cari apakah ada dalam soalan itu kata kunci komponen ataupun compound. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. So, untuk langkah pertama, baca dulu soalan. Selepas menunjukkan tu, ada soalan akan tanya sama ada minta sediakan carta. Kalau carta bermakna mesti carta pi. Jika soalan meminta sediakan graf yang sesuai, bermaksud kamu kena pasti ada berapa pemboleh ubah ataupun angkubah dalam soalan tersebut. Yang kedua, langkah yang kedua, jika ada 3 pemboleh ubah, bermakna graf itu mestilah graf yang mudah. Graf mudah hanya ada 2 sahaja, iaitu sama ada graf garis atau graf bar. Langkah yang ketiga ialah kamu kena pasti dengan menentukan graf bar atau garis dengan mengenal pasti kata kunci K iaitu graf garis ataupun graf bar. Dan langkah yang terakhir barulah kamu tentukan sama ada dia compound atau komponen dengan mengenal pasti kata kunci komponen. Ini contoh latihan yang kita akan buat hari ini. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah itu? Pemboleh ubah yang pertama, contohnya yang kita nak letak pada label paksi Y, iaitu jumlah KDNK. Contohnya unitnya RM juta. So, itu pemboleh ubah yang pertama. Selepas menunjukkan jumlah itu adalah pemboleh ubah yang pertama. Pemboleh ubah yang kedua ialah yang mengikut pada soalan tu, yang mengikut, yang mana yang mengikut? Kita boleh lihat di sini. Okey, yang mengikut ini ialah sebagai pemboleh ubah yang kedua. Mengikut aktiviti ekonomi, pemboleh ubah yang kedua yang kita akan letakkan pada kotak petunjuk yang di sini semuanya merupakan mengikut aktiviti ekonomi yang kita labelkan, tunjukkan pada kotak petunjuk. Itu pemboleh ubah yang kedua. Pertama, jumlah dalam negeri negara kasar KDNK.
Yang kedua ialah pemboleh ubah mengikut aktiviti ekonomi. Dan pemboleh ubah yang ketiga ialah tahun. Okay, kita boleh tengok pemboleh ubah yang ketiga ialah tahun. So, bila ada 3 pemboleh ubah ini, dia sama ada graf yang mudah, sama ada 2 garis atau bar. Secara ringkasnya, cikgu akan terangkan apakah kata kunci graf garis lepas kamu telah mengenal pasti berapa pemboleh ubah. Kalau 3 pemboleh ubah, hanya yang graf yang mudah sama ada graf garis atau graf bar. Untuk kata kunci graf garis, kita ada kata kuncinya, iaitu yang pertama, perubahan. Okay, perubahan ... dari tahun. Biasanya data untuk perubahan mesti 5 tahun dan ke atas. Kalau perubahan tersebut dalam soalan tu ada jangka masanya 2 ataupun 3 tahun sahaja ataupun 4 tahun saja, lebih baik, lebih sesuai dibuat graf bar. Tapi kalau perubahan, ada kata kunci perubahan, data jangka masa yang diberi dalam soalan ada 5 tahun dan ke atas, graf yang paling sesuai ialah graf garis. Kata kunci graf garis yang kedua ialah aliran. Aliran adalah kata kunci graf garis. Yang ketiga, kata kunci graf garis yang ketiga ialah pola. Pola adalah kata kunci graf garis. Kata kunci graf garis yang keempat ialah unjuran. Unjuran juga adalah kata kunci graf garis. Kata kunci graf garis yang kelima ialah pola perubahan. Pola perubahan mesti datang sekali, ya. Pola perubahan saja, bukan perubahan peratusan, ya. Pola perubahan saja, stop di situ, tak ada peratusan di belakang. Maksudnya pola perubahan dia akan jadi graf garis. Kata kunci yang seterusnya untuk graf garis ialah trend. Trend juga adalah kata kunci graf garis. Kata kunci yang seterusnya untuk graf garis ialah pergerakan. Pergerakan juga adalah kata kunci graf garis. Tapi untuk pengetahuan kamu, setakat ini dalam soalan STPM yang pernah keluar kata kunci graf garis ni, semua yang tersenarai di sini kecuali pergerakan. Tapi pergerakan ini merupakan kata kunci graf garis juga dan dia ada dalam buku rujukan seperti buku Local Publisher LP. Okay, menunjukkan perubahan juga pergerakan tersebut. Seterusnya, apakah kata kunci graf bar? Kata kunci graf bar ialah jika di dalam soalan tu, bila kamu baca dalam soalan tu tiada ataupun tidak mempunyai langsung kata kunci graf garis. Maksudnya tak ada perubahan, tak ada aliran, tak ada pola, tak ada unjuran, tak ada pola perubahan, tak ada trend dan tak ada pergerakan dalam soalan tersebut. Bermaksud graf tersebut akan menjadi graf bar. Itu untuk step yang ketiga. Step yang keempat, kita kena kenal pasti kata kunci graf komponen ataupun compound. Apa dia kata kunci komponen? Yang pertama, jumlah. Ini soalan yang biasa keluar dalam STPM. Kata kunci jumlah adalah kata kunci komponen. Jumlah keseluruhan juga adalah kata kunci komponen. Komposisi pun adalah kata kunci komponen. Nilai keseluruhan. Dia mesti ada nilai keseluruhan, bukan nilai sahaja. Nilai keseluruhan tu datang serentak. Bermaksud dia adalah sama erti dengan jumlah, bermaksud dia adalah komponen. Kumulatif. Kumulatif ni pun jarang kamu keluar, tapi soalan yang sistem yang lama, soalan yang lepas-lepas sebelum tahun 2000 pernah keluar soalan kumulatif ini menunjukkan komponen. Jumlah terkumpul. Asalkan ada jumlah sahaja, dia menunjukkan komponen. Begitu juga dengan diterapkan ke dalam satu jumlah. Asalkan ada jumlah, dia menunjukkan komponen di dalam soalan. Kena tengok pada soalan, bukan petikan. Tengok pada soalan. Okay, seterusnya, apa dia pula kata kunci compound? Kata kunci compound, jika dalam soalan tu, bila kamu baca soalan, tak ada, tiada ataupun tidak mempunyai kata kunci komponen yang tersenarai di sini, iaitu jumlah, jumlah keseluruhan, komposisi, nilai keseluruhan ataupun kumulatif, jumlah terkumpul, diterapkan ke dalam satu jumlah. Maksudnya tiada langsung perkataan yang menunjukkan komponen tu, bermaksud graf tersebut akan jadi compound. Kita tengok pada soalan. Kalau dalam soalan tu tiada ataupun tidak mempunyai kata kunci komponen yang cikgu senaraikan di sini, bermaksud
graf tersebut akan menjadi graf compound. Itu semua perlu dibuat mengikut step PKK. Mula kita kena pasti pemboleh ubah, berapa pemboleh ubah. Kalau ada 3, barulah kita kena pasti kata kunci graf garis atau bar, dan seterusnya kata kunci komponen atau compound. Kita tengok soalan ini. Soalan ini ialah soalan STPN 2013 ulangan. Berdasarkan bantuan yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan keluasan kawasan sayur-sayuran mengikut negeri-negeri terpilih dari tahun 2006 hingga anggaran tahun 2010 di Malaysia. Okay, seperti biasa, cikgu dah beritahu cara untuk tentukan kena ikut step langkah PKK tadi. Mula-mula kita kena P pemboleh ubah. Cari ada berapa pemboleh ubah dalam soalan ni. Kita tengok sama-sama. Okey, perubahan. Okey, itu adalah pemboleh ubah yang pertama. Perubahan keluasan kawasan sayur-sayuran, pemboleh ubah yang pertama. Yang cikgu tulis satu ni ialah pemboleh ubah yang pertama. Pemboleh ubah yang kedua ialah mengikut negeri-negeri terpilih. Yang cikgu tulis sebagai 2 ni pemboleh ubah yang kedua. Pemboleh ubah yang ketiga ialah tahun. Tempoh masa tahun. So ada 3 pemboleh ubah. So sama ada, kalau 3 pemboleh ubah dia sama ada graf yang mudah, sama ada graf garis atau bar. Langkah yang kedua, kamu kena cari kata kunci graf garis. Ada tak kata kunci graf garis dalam soalan ni? Ya, ada. Iaitu perubahan. Perubahan kata kunci graf garis. Dan kalau kita tengok ada berapa tahun kat sini, jangka masa dia 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. So ada 5 tahun. So bila 5 tahun untuk perubahan, data 5 tahun sesuai untuk kita buat graf garis. Okay, kemudian step yang terakhir kita cari ada tak kata kunci komponen seperti jumlah dalam soalan ni? Tiada. So bila tiada kata kunci komponen, dia akan jadi graf garis compound. Itu yang paling tepat. Graf garis compound yang dapat markah 20/20. 20/20. Kalau calon lukis graf bar compound, dia akan tolak markah sebab dapat 16/20 saja. Sebab ada perkataan perubahan di situ yang menunjukkan graf garis untuk data 5 tahun dan ke atas. Okey, ini rupa graf garis compound. Okey, kita nampak ni. Seterusnya kita pergi pada soalan seterusnya, soalan percubaan STPN Negeri Terengganu 2021. Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan pelancong tempatan yang melancong mengikut tujuan pelancongan pada tahun 2019 dan 2020 di Malaysia. So, mula-mula, step yang pertama kita kena cari ada berapa pemboleh ubah. Perubahan pelancong tempatan yang melancong, pemboleh ubah yang pertama. Seterusnya, pemboleh ubah yang kedua mengikut tujuan pelancongan, pemboleh ubah yang kedua. Pemboleh ubah yang ketiga ialah tahun 2019 dan 2020. Jika kamu perhatikan di sini hanya ada 2 tahun dan walaupun ada kata kunci perubahan di situ, bila hanya ada 2 tahun, graf yang paling sesuai ialah graf bar. Okey. Dan step yang seterusnya, kamu kenakan pasti ada tak kata kunci komponen dalam soalan ini? Tiada, jumlah tak ada. So, jadilah graf bar compound. Okay? Sebab hanya ada 2 tahun. Kalau graf garis perubahan, 5 tahun dan ke atas baru sesuai kita buat graf garis compound. Jika tiada kata kunci komponen. Okay, ini rupa graf bar compound tadi. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan yang ketiga. Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah keluasan dalam negeri kasar KDNK mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015. Pemboleh ubah yang pertama, mula-mula kita kena pasti ada berapa pemboleh ubah. Yang pertama ialah jumlah keluaran dalam negeri kasar KDNK, pemboleh ubah yang pertama. Pemboleh ubah yang kedua ialah mengikut aktiviti ekonomi. Pemboleh ubah yang ketiga ialah tahun. So, ada 3 pemboleh ubah.
kemungkinan hanya graf yang mudah, sama ada graf garis atau graf bar. Seterusnya, ada 3 pemboleh ubah. Kita tengok ada tak kata kunci graf garis seperti perubahan, aliran, pola, unjuran. Tiada. So, jika tiada kata kunci graf garis, maka dia akan jadi graf bar. Seterusnya kita tengok ada tak kata kunci, step yang terakhir kita tengok ada tak kata kunci komponen. Ada, iaitu jumlah menunjukkan komponen. So, graf ini menjadi graf bar komponen. Cara nak tentukan graf kena ikut step by step rumusan formula PKK. Pemboleh ubah P, K kata kunci untuk graf garis atau bar, K satu lagi kata kunci untuk komponen atau compound. Seterusnya kita tengok tadi graf tu macam mana rupa jadual persediaan yang perlu dibuat. Okay, macam ni. So, untuk pemboleh ubah yang pertama, jumlah keluaran dalam negeri kasar KDNK RM juta kita letak pada kotak kolom di sebelah kanan sekali, atas sekali, berserta dengan unit RM juta. Untuk yang mengikut aktiviti ekonomi, kita akan tulis pada di sudut kiri kolom di sini, sebelah kiri sekali, dan tahun ialah di tengah-tengah kolom yang kedua selepas pemboleh ubah yang pertama tersebut. Ni kolom ketiga untuk pemboleh ubah yang ketiga, 2010 sampai 2015. Sumber diletakkan pada sudut kanan di bawah sekali. Soalan ketiga tadi, macam mana rupa graf dia? Okey, macam ni. Okey, kita boleh lihat tadi ya. Dia bertindal-tindal, graf bar komponen dia bertindal-tindal. Yang kemuncak ni merupakan jumlah keseluruhan. Di atas sekali ni merupakan jumlah keseluruhan. Soalan STPN 2019, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah keluaran dalam negeri kasar KDNK mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015. Sama lah yang kita bincangkan tadi, graf bar komponen. Cuma cikgu nak highlightkan di sini bila soalan ini adalah petikan dalam soalan yang diberi. Kalau kita baca dalam petikan ini, seperti kita lihat di sini, okey, jumlah KDNK tahun 2010 ialah sebanyak berapa RM juta, manakala jumlah sasaran 2012, 2015 adalah masing-masing RM juta ini. Bermaksud untuk 2012 dia merupakan tahun anggaran ataupun tahun sasaran. Begitu juga dengan tahun 2015 sebab disebut dah sasaran di sini. Okey. Begitu juga bila kita baca dalam petikan ini lagi, perenggan seterusnya dia akan bagi nilai. Dia akan sebut jumlah pada tahun 2012 jumlahnya disasarkan bertambah sebanyak. Bermaksud ini adalah sasaran untuk 2012. Begitu juga 2015. Okey, dia adalah sasaran melihatkan pada perenggan sebelumnya. So, sebenarnya dalam soalan ini ada sasaran untuk 2012 ada sasaran, 2015 pun ada sasaran. Bila ada sasaran, kita wajib tulis juga pada tahun sasaran di sini. Tetapi MPM telah memberi kelonggaran untuk tahun 2012 ni, oleh kerana dalam soalan tidak disebut, dia beri kelonggaran, tak disebut pun dapat markah. Tapi cikgu galakkan kamu baca juga dalam petikan supaya next time kita boleh tulis juga pada tahun yang sasaran tersebut. Begitu juga pada tajuk tulis sasaran pada tahun yang berkenaan sasaran. Pada part CY, pada part CX tahun ni juga perlu ditulis sasaran tersebut. Untuk soalan 4, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola jumlah pengusaha produk industri asas tani di bawah bimbingan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dari tahun 2011 hingga tahun 2014 di Malaysia. So, mula-mula bila dapat soalan, kita kena pasti apa? PKK tu kita kena pasti pemboleh ubah dulu. Okey, kemudian kata kunci, kemudian kata kunci graf garis atau graf bar, dan kata kunci untuk komponen atau kompa. So, untuk langkah yang pertama, kita kena pasti ada berapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama ialah pola jumlah pengusaha produk asas tani.
Pemboleh ubah yang pertama pola jumlah ya. Pemboleh ubah yang kedua ialah pengusaha produk asas industri asas tani ini disebutkan sebagai petunjuknya pada kotak petunjuk, dan tahun itu adalah pemboleh ubah yang ketiga iaitu tahun 2011 hingga tahun 2014. Itu adalah tempoh dia. So kita ada 3 pemboleh ubah di situ dan kita ada kata kunci graf garis. Bila ada 3 pemboleh ubah, kita tahu dia sama ada garis atau bar. Tapi bila ada kata kunci pola di situ, dia adalah kata kunci graf garis. So ni confirm dah graf garis. Step seterusnya kita tengok ada tak kata kunci komponen. Okey, kita ada kata kunci komponen di situ iaitu jumlah. So jumlah di situ menunjukkan komponen, jadilah graf ini ialah graf garis komponen. Okey, ini rupa graf garis komponen. Seterusnya soalan 5, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan keuntungan bersih band-band tempatan terpilih dari suku pertama hingga suku keempat tahun kewangan 2013. Kita lihat soalan ni, mula-mula kena pasti ada berapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama ialah keuntungan bersih. Pemboleh ubah yang kedua ialah band-band tempatan terpilih. Pemboleh ubah yang ketiga ialah tempoh, iaitu suku pertama hingga suku keempat tahun kewangan 2013. So, kita ada 3 pemboleh ubah. Kemungkinan besar ini adalah sama ada graf garis atau graf bar. Step ataupun langkah yang seterusnya kamu kena pasti ada tak kata kunci graf garis. Kalau kamu perhatikan tiada kata kunci graf garis di sini, maka dia akan jadi graf bar. Dan step langkah yang seterusnya terakhir kena pasti ada tak kata kunci komponen seperti jumlah. Oleh kerana tiada kepetaan jumlah di sini, bermakna ini ialah tiada kata kunci jumlah, bermaksud dia akan jadi compound. So graf ini bila gabungkan dia akan jadi graf bar compound. Okey, ini dia punya jadual persediaan. Ini merupakan graf bar compound tersebut. Okey. Kita perhatikan suku tahun 2013 ni, suku tahun 2013 adalah label paksi X, yang mana perlu ditulis untuk setiap label. Pertama perlu ditulis bagi setiap compound tersebut, kedua dan ketiga. Soalan ke-6, berdasarkan maklumat berikut, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti rukun tetangga dari suku pertama hingga suku keempat tahun 2014 di Malaysia. So mula-mula kita kena pasti ikut rumus PKK tersebut. Pemboleh ubah, kata kunci dan kata kunci juga. PK dulu P for pemboleh ubah. Kita tengok ada berapa pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah pertama ialah jumlah penyertaan. Pemboleh ubah yang kedua ialah pelbagai kaum. Pemboleh ubah yang ketiga ialah tempoh ataupun tempoh tahun dia, iaitu suku pertama hingga suku keempat tahun 2014. So ada 3 pemboleh ubah di situ, bermaksud sama ada graf garis atau graf bar. Kemudian kita cari kata kunci. Ada tak kata kunci graf garis? Tiada kata kunci graf garis. Tak ada perubahan, tak ada aliran, tak ada pola, tak ada bunjuran, tak ada pergerakan. So bila tiada kata kunci graf garis di sini, dia akan jadi graf bar. Kemudian langkah terakhir kita kena pasti ada tak kata kunci komponen seperti jumlah dalam soalan ni. Tiada. Tiada atau ada? Ada. Okey, kita tengok ni ada jumlah di situ, bermaksud ada kata kunci komponen iaitu jumlah. Jadinya bila kita gabung bar tadi, bar jadi bar komponen. Okey, jumlah tu menunjukkan komponen. Berapa komponen. So, ini adalah jadual persediaannya. Ini adalah graf dia. So, untuk tempoh di sini, biasanya kita tulis tahun. Oleh kerana soalan ni ialah dalam bentuk tempoh, perlu ditulis suku tahun 2014. Kemudian untuk setiap satu bar ni, kita tulis pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan ini adalah graf bar komponen. Jadi
untuk setiap puncak bar ni merupakan jumlah bagi setiap puncak. So, perlu diingatkan sekali lagi, cikgu ingatkan, graf bar komponen juga dikenali sebagai graf majmuk yang memaparkan maklumat boleh ubah yang diterapkan ke dalam jumlah melalui satu bar. Nilai yang tertinggi tadi yang cikgu cakap tadi adalah bahagian atas bar merupakan jumlah nilai keseluruhan bagi setiap pemboleh ubah yang terlibat bagi satu-satu tahun. So, untuk cara untuk dapatkan data dan jadual sama seperti graf bar komponen, cuma sedikit perbezaan. Jadual perlu ada pada bahagian jumlah, mesti ada kolom jumlah pada kolom terakhir pada setiap jadual tu, dan pada tajuk wajib mesti ada perkataan jumlah. Tajuk mesti ada jumlah, dan pada label paksi Y yang secara menegak perlu tulis perkataan jumlah juga. Pada paksi X mendata biasanya kita tulis tahun lah, tapi tak semestinya lah, kita kena lihat pada petikan juga. Dan perlu warnakan untuk bezakan pemboleh ubah tersebut pada petunjuk di bawah graf juga perlu sama seperti dalam lukisan kita dalam graf tersebut. Kita lihat soalan ni. Soalan ini kalau kita perhatikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penyakit. Kira dulu ada berapa pemboleh ubah. 1. Mengikut jenis. 2. Okey. Di negeri-negeri terpilih tu. Okey. Kalau kita perhatikan, dia ada banyak negeri kat sini yang terpilih saja seperti Kelantan semua tu di Semenanjung Malaysia bulan Januari hingga bulan September tahun 2010. Bila kita baca petikan di sini, okey, negeri terpilih ni yang ketiga. Sebenarnya tempoh masa di sini tidak memainkan peranan kerana bila kita baca petikan, okey, seperti petikan yang kedua ni, penyakit berpunca daripada pengambilan makanan tercemar dan tidak diproses dengan sempurna menyebabkan keracunan makanan, mencatatkan jumlah keseluruhan 6221 kes. Bagi kes keracunan makanan di negeri Perak sepanjang Januari hingga September 2010 adalah sebanyak 1412 kes telah dilaporkan, dan penyakit sama di negeri Selangor sebanyak 1502 kes. Okay. So, kalau kita baca lagi di bawah ni, okay, tahun ni dia tak dicerita setiap tahun. Maksudnya dia hanya beritahu satu sepanjang Januari hingga September 2010 saja. Maksudnya tahun ini adalah bukan pemboleh ubah yang kita ubah sesuai yang sentiasa berubah. So, tahun di sini, tempoh di sini tidak memainkan peranan pemboleh ubah. Sebab tu hanya ada 3 sahaja pemboleh ubah dalam soalan ini, dan untuk paksi Y, okey, labelnya ialah jumlah penyakit mengikut jenis. Jenis di sini ada pelbagai jenis, okey, penyakit tu, iaitu yang pertama kes keracunan makanan, yang kedua demam denggi, yang ketiga pengidap HIV dan penyakit AIDS. So, untuk pemboleh ubah di sini yang memainkan peranan yang sentiasa berubah ialah jenis penyakit. Kalau kita perhatikan sini, kita ada keracunan makanan yang cikgu sebutkan tadi, demam denggi, pengidap HIV AIDS. Kita baca lagi petikan seterusnya, ada TB. So, di sini ialah uniknya untuk kes, bukan tahun di sini. So, bila label pada paksi X ni ialah jenis penyakit, ya. Dan paksi Y, jenis penyakit ni yang kita sebutkan tadi, keracunan makanan, demam denggi, pengidap HIV dan AIDS dan TB. Manakala label paksi Y ialah jumlah penyakit mengikut jenis di negeri terpilih yang kita tulis pada kotak petunjuk ni. Jadi, tidak semestinya label pada paksi X ialah tahun. Kita kena tengok pada soalan juga. Walaupun jarang keluar, biasanya keluar ialah tahun pada label paksi X bagi graf mudah, kita perlu ambil perhatian juga, kena baca petikan juga seperti soalan ini. Memang jarang sangat keluar seperti soalan ini. So, setakat itu sahaja perkongsian ilmu cikgu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian mendengar perkongsian ilmu cikgu hari ini. Cikgu mohon kamu like, subscribe dan komen channel Cikgu Suzaimah Pengajian Alam Channel, dan sila like, follow dan komen TikTok cikgu. TikTok cikgu ialah Suzaimah Safi. Setakat itu sahaja, kita jumpa lagi dalam part 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.